السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Adab Pendekatan Diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan Imam Haddad, dengan ilmunya, dengan rahsia-rahsianya, dan dengan keberkatan seluruh ilmu orang salih hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin. Fasal ketiga, muka surat 11. Penyakit hasad pula adalah musuh Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Orang yang bersifat hasad sebenarnya cuba mempertikaikan kurniaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba pilihannya. Seandainya ada terlintas di jiwa insan perasaan ini, dia telah cuba untuk mencanggahi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia telah biadab dengan Sang Pencipta yang Maha Bijaksana. Orang ini layak mendapat kebinasaan. Hasad ini boleh berlaku dalam urusan dunia seperti kedudukan dan kekayaan. Ini merupakan yang sekecil-kecilnya. Namun sewajarnya orang itu bukan dijauhi tetapi dikasihi, memandangkan sebenarnya dia sedang diuji. Di samping itu sepatutnya ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ia telah terselamat dari ujian itu. Hasad juga boleh berlaku dalam urusan ilmu dan amal. Sesuatu yang amat buruk ialah apabila tertanam perasaan dengki kepada rakan sepenuntut. Bahkan sepatutnya ia merasa gembira beroleh teman seperjuangan yang boleh membantu dalam perjalanannya untuk mengukuhkan ketakwaannya. Orang mukmin itu menjadi utuh dengan saudaranya. Salah satu kewajipan bagi seorang Muslim ialah berusaha bersungguh-sungguh dengan jiwa dan raganya untuk menghimpunkan manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala tanpa menghiraukan siapakah manusia yang paling taat dan siapakah pula yang terhebat. Itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengurniakan kurniaannya kepada sesiapa yang dikehendaki dengan caranya. Banyak penyakit hati itu terdapat pada diri manusia. Demi meringkaskan perbincangan, hanyalah disebut sifat-sifat buruk yang menjadi punca segala kerosakan. Punca utama dari segala penyakit hati adalah cinta kepada dunia. Hal ini telah ditegaskan dalam hadis yang bermaksud punca segala kerosakan adalah cinta dunia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan penyakit-penyakit hati ataupun asal usul ataupun penyakit-penyakit utama daripada penyakit hati, iaitu yang kita telah bahaskan sebelum ini, daripada sifat al-kibr, al-riya dan al-hasad. Dan kita telah sebutkan pada pengajian yang lalu sebahagian daripadanya, iaitu al-hasad ini mempunyai beberapa darjat, beberapa tingkatan, yang mana yang tertinggi itu adalah hasadnya al-iblisi ataupun hasad iblisi, yang mana iblis ataupun hasad seperti ini dia mengharapkan agar supaya nikmat yang berada pada orang lain itu tercabut, terangkat, walaupun dia tidak mendapat daripada nikmat tersebut. Yakni dia menginginkan orang yang ada nikmat tersebut, yang mana dia hasad terhadap orang tersebut, diharapkan agar nikmat itu diangkat, dicabut, diambil balik, walaupun dia tidak mendapat daripada nikmat tersebut. Maka itu merupakan keadaan hasad yang paling teruk, yang tercela, yang mana ianya merupakan hasadnya iblis, yang mana dia tidak menyukai daripada kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Adam. Pangkat yang diberikan kepada Nabi Adam itu tidak disukai oleh iblis, sehingga
dia telah bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berpuas hati dengan apa yang diberikan Allah kepada Nabi Adam, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, bahkan kepada keturunan Nabi Adam. Jadi dia sanggup bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, sanggup melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala apabila disuruh untuk sujud, enggan untuk sujud. Dan sepatutnya kalau dia mengaku, kalau dia sedar bahawa dia telah melakukan satu kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, patutnya dia minta maaf, mohon keuzuran, dan mungkin sahaja Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya. Akan tetapi daripada patutnya dia minta maaf, mengaku bersalah, tapi dia nak tunjuk keras kepala kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dengan mengatakan la ahtanikanna dzurriyyatahu ajma'in. La ahtanikannahu wa dzurriyyatahu ajma'in. Aku akan cuba untuk sesatkan Nabi Adam dan juga zuriatnya kesekalian. Seakan-akan nak tunjuk siapa hebat. Aku akan tunjukkan ya Rab, ini engkau mencampakkan aku daripada rahmatmu, aku akan tunjuk apa yang akan aku lakukan. La ilaha illallah. Naam. Kemudian darjat yang seterusnya, darjat yang kedua, atau tingkatan yang kedua daripada al-hasad ini adalah dia mengharapkan agar supaya nikmat itu terangkat, tercabut daripada orang yang dihasad, akan tetapi inginkan nikmat itu datang kepada dia. Iaitu dia mengharapkan agar supaya nikmat yang diberikan kepada si fulan diangkat atau dicabut, ditarik balik, kemudian diberikan kepada dia. Agar supaya dia yang beruntung, dia yang mendapat nikmat, orang lain rugi. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Ini tanda-tanda hati orang yang kotor, hati orang yang berpenyakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita daripada penyakit hasad. Akan tetapi ini lebih baik keadaannya daripada hasad yang sebelumnya. Kemudian tingkatan yang ketiga, bahawa mengharapkan nikmat itu diangkat, ditarik balik daripada orang tersebut. Dia harap agar supaya nikmat itu terangkat daripada orang tersebut dan dia dapat akan nikmat tersebut. Akan tetapi kalau tidak ada jalan untuk nikmat itu diangkat daripada orang tersebut, ditarik balik daripada orang tersebut, dia tak kisah, khalas. Asalkan dia dapat sama apa yang orang tu dapat, dia dah happy. Walaupun kalau boleh dia nak nikmat itu ditarik daripada orang lain, dia saja dapat. Tapi kalau itu tidak boleh berlaku, maka khalas, dia dapat, orang lain dapat, dia happy. Ini keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga ini lebih baik daripada dua yang pertama tadi. Dan yang keempat, yang pada asalnya tidak dinamakan ataupun gambarannya sama seperti hasad, akan tetapi tidak dipanggil hasad, bahkan ianya dipanggil ghibtah. Nah, ini dia tak suka orang lain dapat nikmat, akan tetapi dia tak nak orang lain rugi. Maksudnya dia tak puas hati dengan orang tu. Kenapa orang tu ada nikmat, aku pun nak juga. Dia pun nak apa yang orang lain dapat. Itu orang hasadnya orang mukmin. Hasad orang mukmin itu dipanggil ghibtah. Dia nak dapat apa yang orang lain dapat. Sebagai contoh, dia tengok orang tu hafal Al-Quran, mudah untuk hafal Al-Quran, jadi dia rasa kalau boleh aku pun nak juga hafal Quran. Kalau boleh aku juga nak dapat mudah untuk menghafal daripada Al-Quran. Maka ini tidak menjadi masalah. Bahkan ini adalah sifat berlumba-lumba untuk mendapatkan kebaikan, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara-perkara seperti ini, perkara kebaikan, maka hendaklah kita berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Adapun daripada perkara-perkara baik tidak jadi masalah. La ilaha illallah. Jadi yang problemnya daripada hasad ini adalah tiga keadaan yang kita sebutkan yang pertama tadi. Adapun yang keempat tak jadi masalah. Jadi perbahasan yang seterusnya membahaskan tentang apakah masalah yang akan diperolehi ataupun apa dia problem yang akan dihadapi oleh orang-orang yang mempunyai hasad. Orang yang mempunyai penyakit hasad ini, dia akan ada masalah dekat dunia, dia akan ada masalah dekat akhirah. Adapun masalah dekat dunia, sepanjang kehidupan di dunia ini dia tak akan rasa tenang.
sepanjang kehidupan dia di dunia ini, dia tak akan rasa tenang. Kerana apa? Kerana hati dia dipenuhi dengan kegelapan, kekotoran, hasad. Dia tak boleh nak tengok orang lain dapat nikmat. Tak puas hati melihat orang lain itu gembira dengan ahli keluarga dia. Dia tak puas hati. Kalau boleh, dia nak create problem, nak jadi batu api antara suami dan isteri yang hidup bahagia. Dia tak suka. Dia tak suka nak tengok orang lain dapat nikmat. Orang lain dinaikkan pangkat, orang lain dimurahkan rezeki, orang lain tukar kereta, orang lain dapat offer itu dan ini. Dia tak puas hati dengan apa-apa yang diberikan ataupun yang diperolehi oleh orang lain. Walhasil setiap kali dia nampak, hati dia sakit. Sama ada daripada perkara-perkara dunia ataupun daripada perkara-perkara akhirat yang berupa daripada ilmu ataupun amalan soleh dan sebagainya. Jadi dunia ini merupakan tempat Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat kepada hamba-hambanya, sama ada daripada orang mukmin ataupun daripada orang kafir. Yang ini orang akan dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap kali dia dapat nikmat, hati dia sakit. Jadi sepanjang kehidupan dia itu, lebih teruk penyakit hasad dia, lebih sakit, lebih perit ataupun lebih teruk kesakitan yang dia rasai di dalam hati apabila melihat orang lain mendapat kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaulah orang yang mempunyai penyakit hasad ini tak ada uqubah, tak ada hukuman lain selain daripada sakit hati melihat nikmat yang ada pada orang lain, itu dah cukup sebagai satu hukuman kepada orang yang mempunyai penyakit hasad di dalam hati mereka, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Itu problem yang pertama yang dia akan hadapi. Hati dia tak pernah tenang bila tengok orang lain dapat nikmat. Yang kedua, orang yang bersifat hasad ini, dia tak ada kawan. Dia tak akan ada kawan sejati dekat dunia. Kerana apa? Kerana hubungan dia di antara manusia di atas muka bumi ini hanya fake. Ini dia hanya buat-buat. Dia buat-buat suka kepada orang lain, dia buat-buat berkawan dengan orang lain, akan tetapi pada hakikatnya dia tak puas hati dengan nikmat yang ada pada orang lain. Dia tengok kawan dia ni, dia ni Masya Allah keluarga dia bagus, Masya Allah kerja dia bagus, dia ni Masya Allah begitu dan begini dan sebagainya. Maka hati dia sakit, tak puas hati. Jadi dia berkawan dengan orang tak ada ikhlas. Hati dia selalu nak tengok, kalau mungkin orang tu lebih rendah daripada dia, mungkin dia rasa okey. Tapi kalau orang tu lebih hebat daripada dia, dia tak puas hati. Dan biasanya penyakit hati ni lama kelamaan akan keluar, sama ada melalui perkataan ataupun perbuatan, seperti yang kita sebutkan dalam penyakit takabur ataupun ujub sebelum dalam perbahasan sebelum ini. Naam, jadi orang lain pun akan dapat rasa bahawa orang ni ada problem. Jadi orang lain akan melarikan diri daripada dia, sehingga dia tidak mempunyai kawan yang rapat ataupun kawan yang sejati. Hidup dia tak tenteram. Naam. Dan problem yang seterusnya, problem yang ketiga adalah seseorang yang mempunyai sifat hasad ini tidak akan merasakan kelazatan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak hidup dalam keadaan tenang dekat dunia dan juga dekat akhirat. Setiap kali dia nampak orang dapat nikmat, dia rasa sakit hati, rasa berat. Akan tetapi kalau orang yang merasa tenang, merasa gembira atas kegembiraan orang lain, yang mana itu merupakan sifat orang mukmin, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu kalau dia tidak menyukai untuk orang lain apa yang dia suka untuk diri dia. Baik daripada perkataan, baik daripada perbuatan, baik daripada pemberian. Maksudnya orang yang benar-benar beriman itu, dia suka orang lain dapat apa yang dia suka untuk dapat. Bahkan kalau kita tengok orang-orang salih ni, yakni mereka mengharapkan orang lain itu masuk syurga sebelum daripada mereka sendiri masuk syurga. Punya mereka inginkan kebaikan itu datang kepada orang lain, sehingga kalau boleh orang lain masuk syurga dulu, diorang akan happy daripada dia masuk syurga. Punya nakkan kebaikan kepada orang lain berbanding daripada diri mereka sendiri. La ilaha illallah. Naam. Jadi orang-orang yang mempunyai sifat hasad ni, dia tak akan nak kebaikan untuk orang lain. Dia tak suka nikmat dah ada pada orang lain. Kemudian yang keempat, al-hasud la yumkin an yakuna da'iyan ilallah. Jadi disebabkan dia tak suka
kebaikan untuk orang lain. Jadi orang yang bersifat hasad, berpenyakit hasad ini, dia tak akan dapat jadi pendakwah. Dia tak akan dapat mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mungkin dapat berkhidmat kepada agama Islam dengan hakikatnya ataupun dengan cara yang sebenar. Mungkin dia akan cuba untuk berkhidmat, mengajar dan sebagainya, ataupun mendatangkan kebaikan kepada orang, tapi itu hanya surah sahaja, itu hanya gambaran sahaja, tapi dalamannya tidak sebegitu. Sebab apa? Sebab orang yang ingin mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada hakikatnya mereka inginkan kebaikan untuk orang lain. Li'anna al-asl fi da'wah, kerana asal usul dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah untuk menyampaikan cahaya keimanan ke dalam hati manusia. Kita inginkan kebaikan, kita inginkan keridaan Allah kepada mereka, inginkan syurga Allah buat mereka. Naam. Kita ingin mereka berjaya di dunia dan akhirat. Kita mahu mereka ini senang di dunia dan akhirat. Jadi kalau orang yang dalam hati mereka itu ada penyakit hasad, maka dia tak akan suka orang tu senang dekat dunia, tak suka orang tu senang ke akhirat. Wali'adzubillahi tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Jadi orang yang ada penyakit hasad ni, dia tak akan menjadi seorang da'i yang hakiki, yang sebenarnya. Tidak akan dapat berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang sebenarnya. Disebutkan satu kisah yang benar, yang kelakar, bukan kelakar lah, menyedihkan. Dia kata ada satu orang syekh, satu orang alim, dia menceritakan bahawa di tempat yang dia duduk ni ada satu orang bukan Islam. Yang ni dia duduk dekat negara, mungkin negara Timur Tengah. Jadi dekat negara Timur Tengah ni ada satu orang yang bukan Islam, datang daripada Amerika Syarikat. Dia bekerja dekat syarikat petrol, ini oil and gas company. Jadi dia duduk, orang putih ni, orang Mak Saleh ni duduk dekat negara Arab kurang lebih 20 tahun. Maka bila dia dah nak tamat tempoh perkhidmatan dia dekat negara Arab ni, maka timbul dalam hati dia ni keinginan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi beliau telah mendatangi satu orang yang pada zahirnya nampak macam seorang ustaz, nampak macam seorang alim. Maka dia pun berkata kepada orang yang nampak macam ustaz ni, dia kata, umur aku sekarang ni dah 60 lebih. Dan alhamdulillah aku duduk dekat negara kamu ni kurang lebih dah 20 tahun, sehingga hubungan aku bersama orang-orang Islam ni menyebabkan aku cenderung untuk menganuti daripada agama Islam. Jadi dia bertanya kepada orang ini, adakah kalau aku masuk Islam, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan segala dosaku? Maka Syekh ni mengatakan, syuf, kau hidup dalam kemurkaan ataupun dalam kekufuran selama 60 tahun, kamu bergelumang dalam dosa dan membuat segala kesalahan, dan sekarang ni kau nak masuk Islam dan kau harap Allah Subhanahu Wa Taala nak ampunkan dosa kamu dan nak masuk syurga bersama kami. Kata orang Islam ni kepada orang kafir ni. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka dia kata, khalas, ma yumkin. Tak mungkin kamu akan diampunkan dosa kamu sedangkan kamu ni telah bergelumang dengan dosa selama sepanjang hayat kamu. Maka lelaki ni dalam keadaan sedih, dalam keadaan pecah hatinya kerana tidak diberikan ataupun dipatahkan semangatnya untuk menganuti agama Islam, disebabkan apa yang dikatakan oleh orang tersebut, orang Islam tersebut. Akan tetapi keinginan untuk menuju kepada kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada agama yang benar itu masih kuat, yakni dalam hati dia. Jadi apa dia buat? Dia pergi lagi berjumpa dengan syekh yang lain. Dia pergi berjumpa dengan syekh yang lain dan ceritakan kisah tersebut kepada syekh. Dia kata, boleh tak aku nak masuk Islam, dan adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa aku? Yang mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, qul lil ladzina kafaru, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf, kalau mereka memberhentikan daripada kekufuran, maksudnya masuk dalam agama Islam, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf, akan diampunkan segala dosa mereka yang telah lalu. Yughfar lahum ma qad salaf. Naam. La ilaha illallah. Naam. Jadi Syekh ni mengatakan, taba'an, khalas, yakni kalau kamu nak masuk Islam, sekarang kita boleh masuk Islam.
yakni antum mutaakid, yakni kau yakin bahawa agama Islam ni benar, kamu yakin, kamu tahu apa yang kamu nak masuk, ini satu perkara yang kamu tahu maksud kalimah syahadah dan sebagainya, maka fadal, yakni ucapkan kalimah syahadah, kamu masuk. Maka orang ni pun terpinga-pinga, yang sebelum ni aku jumpa satu orang syekh, dia kata tak boleh dan sebagainya, sekarang ni dia kata dia orang tak sabar pula nak suruh aku masuk agama Islam. Maka syekh ni kata, ya Allah, bismillah, sebut kalimah syahadah, jangan ragu-ragu lagi, bismillah. Jadi orang ni pun mengucapkan kalimah syahadah, dan selepas beliau mengucapkan kalimah syahadah, beliau menangis. Syekh ni bertanya, mayubkik, apa yang menyebabkan kamu menangis? Maka dia menceritakan kisah dia berjumpa dengan satu orang syekh 6 bulan lepas. Maka dia pun kata, syekh ni kata, khalas, tak ada, kamu dah tak ada peluang, tak ada harapan untuk nak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syekh yang kedua ni bertanya, siapa syekh yang kamu jumpa? Dia kata, oh, syekh tu si fulan. Ini duduk dekat negara yang sama, dekat satu daerah, dan diberitahu nama. Maka syekh yang kedua ni telefon kepada syekh yang pertama tadi, kenapa kamu, ataupun kepada orang yang pertama tadi, kenapa kamu cakap begitu? Adakah betul kamu cakap begini dan begitu? Dia kata, betul. Lepas tu, kenapa kamu cakap macam tu? Siapa kata apa yang kamu katakan itu betul? Maka orang ni mengatakan, ataupun orang yang pertama tadi mengatakan, syuf, orang ni 60 tahun dia bergelumang dengan dosa, melakukan perkara-perkara yang haram, lebih kurang macam dia dapat enjoy dengan perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Lepas tu sekarang ni dia nak masuk syurga dengan kita. Kef, mungkin. Mana boleh jadi? Yakni dia dah seronok-seronok, kita kena tahan nafsu, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Tiba-tiba dia dah lepas 60 tahun dah enjoy, sekarang ni baru dia nak bertaubat, nak masuk syurga dengan kita. Nampak tak masalah orang yang pertama ni, cara dia melihat sesuatu perkara itu? Dekat sini ada 3 problem. Pandangan orang ini ataupun cara dia melihat sesuatu perkara ni bermasalah, yang mana ketiga-tiga masalah ini berbalik kepada masalah hasad. Maksudnya masalah yang pertama itu adalah hasad, kerana dia tak puas hati orang tu dapat daripada segi zahirnya dapat bergelumang dengan maksiat, ataupun dia merasakan, orang yang pertama ni merasakan bahawa maksiat itu satu perkara yang best, sebab tu dia tak puas hati. Perkara yang kedua, ataupun masalah yang kedua, orang ni dah confident, macam mana kau nak masuk syurga dengan aku sedangkan kau bermaksiat selama 60 tahun? Siapa kata yang dia akan dapat masuk syurga? Seakan-akan dia yakin, dia confident bahawa dia akan masuk syurga, dan orang tu akan masuk neraka, ataupun kerana kesalahan dia akan masuk neraka. Yang mana itu merupakan penyakit ujub, bangga diri ataupun kibar. Dia rasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Jadi dia rasa dia yang layak untuk masuk syurga, orang lain tak layak untuk masuk syurga. Masalah yang ketiga, la ilaha illallah. Masalah yang ketiga ni menunjukkan ketidakpandaian, ataupun maaf cakap kebodohan orang ini, dengan dia memikirkan bahawa dosa itu satu perkara yang indah. Yang ini dia nampak orang-orang kafir, seakan-akan dia merasakan dia tak boleh untuk mendapatkan kelazatan itu, merupakan satu perkara yang berat, dan orang-orang kafir ini sedang berada dalam kenikmatan, yang mana ianya merupakan satu perkara yang salah. Dia kata orang lain dapat bersukaria, dia tak dapat bersukaria. La ilaha illallah. Jadi seakan-akan dia hasad kepada apa yang dia anggap sebagai satu nikmat. Dia anggap maksiat itu sebagai satu nikmat, maka dia hasad kepada orang-orang yang sedang menikmati daripada dosa-dosa tersebut. Waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. La ilaha illallah. Naam, itu masalah orang yang mempunyai penyakit hasad dekat dunia. Masalah yang kelima, yuhram ladzatu ta'ah. Dia tidak akan mendapat kelazatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak akan rasa kelazatan beribadah kepada Allah, dia tak akan merasakan kemanisan bermunajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia sering cemburu, dia sering tak puas hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak berpuas hati akan pemberian Allah kepada hamba-hambanya. Seakan-akan dia tidak rida dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya. Jadi ini merupakan antara muskilah-muskilah ataupun masalah-masalah orang yang berpenyakit hasad di dunia. Itu baru kat dunia. Tidak mendapat kelazatan beribadah kepada Allah, tidak mendapat ketenangan dalam bermuamalah, dalam berhubungan dengan manusia,
dia tidak mempunyai kawan, dia sentiasa sakit hati apabila melihat orang lain mendapat nikmat yang dia tidak dapat. Naam. Dan dekat akhirat pula apa yang dia akan dapat? Dekat akhirat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Ya, ini penyakit hasad ini akan memakan daripada amal kebaikan kita seperti mana api itu memakan daripada kayu. Naam. Dan penyakit hasad ini akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sebab dia tidak puas hati dengan Allah, sebab dia tidak redha dengan pemberian ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dicampakkan daripada pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala seperti mana iblis itu dicampak terkeluar daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala oleh kerana dia hasad kepada Nabi Adam. Waliyadzubillah tabaraka wa taala. Bahkan hasad ini juga kalau tidak diberi perhatian, tidak diubati, ia akan menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama Islam. Kerana dia tak puas hati dengan pemberian Allah yang kepada orang ni, kepada orang tu. Setiap orang diberi nikmat, dia tak berpuas hati. Kenapa Allah berikan kepada orang ni? Kenapa Allah Subhanahu wa taala permudahkan untuk orang ni? Kenapa orang ni dapat macam tu dan macam ni dan sebagainya? Dia tak rida dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kadang seakan-akan dia tak rida juga apa yang Allah berikan kepada dia. Waliyadzubillah tabaraka wa taala, yang mana kalau tidak berjaga-jaga mungkin dia akan hilang akan iman dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Dan kemudian kita perlu juga untuk memastikan, kita perlu untuk cek dalam hati kita ini sama ada cek betul-betul, maksud perhatikan adakah sama ada dalam hati kita ini ada penyakit hasad atau tak. Kadang-kadang yang zahir daripada penyakit hasad tu tak ada. Akan tetapi kalau kita teliti betul-betul, ada masih ada lagi penyakit-penyakit hasad dalam hati kita yang kita tak perasan. Kadang-kadang tak pasal-pasal kita marah kat orang, kita berkeras, berkasar dekat orang lain, yang mana tak sepatutnya kita berkasar dengan dia. Kesalahan yang dia buat tu sebenarnya kecil je, tapi disebabkan kita tak puas hati dekat dia, dia buat salah kecil, kita marah dia seakan-akan dia buat satu salah yang besar. Dan kalau kita semak betul-betul hati kita, sebab kenapa kita marah dia tak pasal-pasal, walaupun perkara salah yang dibuat itu perkara kecil, adalah kadang-kadang kita tak puas hati dengan apa yang dia dapat yang mana kita tak dapat, ataupun ada nikmat yang dia dapat kita tak dapat sehingga kita tak puas hati dengan dia. Jadi bila dia buat salah kecil je, kita marah dia seakan-akan dia buat salah besar. Waliyadzubillah tabaraka taala. Maksudnya ni sifat hasad yang ada dalam diri kita yang kadang-kadang kita tak sedar. Waliyadzubillah tabaraka taala. Dan disebutkan bahawa antara penyakit hasad yang paling teruk adalah penyakit hasad yang berlaku di kalangan para ulama, di kalangan pelajar-pelajar agama, di kalangan pendakwah-pendakwah, di kalangan orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana sepatutnya orang-orang yang ingin menuntut ilmu, menuju kepada Allah, berdakwah, menjadi orang alim, sepatutnya pemerhatian mereka itu ataupun mereka mengambil perhatian kepada pembersihan hati. Jadi kalau hati mereka tidak bersih, mereka tidak mengambil perhatian terhadap hati mereka sewaktu menuntut ilmu, sewaktu berdakwah, sewaktu mengajar dan sebagainya, sewaktu cuba untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan berpuas hati dengan rakan seperjuangan. Dia rasa kawan dia ni cikgu sayang lebih. Dia rasa Allah beri dia ilmu lebih daripada dia. Dia tak puas hati. Allah bagi dia kemahiran. Itu berlumba-lumba tu bagus, tapi tak puas hati. Dia rasa macam patutnya aku yang dapat, aku yang rajin, aku yang berusaha dan sebagainya, tapi dia dengan mudah dapat dan sebagainya. Dia tak puas hati. Jadi bila kawan dia buat salah sikit je, khalas, dia terus nak attack. Kawan dia buat salah sikit je, terus dia attack, dan seakan-akan kawan dia tu buat salah yang besar. Sebab apa? Sebab dia hasad, tak berpuas hati dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kawan dia. Sama ada sewaktu menuntut ilmu, sewaktu menjadi orang alim, kawan ustaz ni masya-Allah selalu dijemput ke sana dan ke sini, mendapat perhatian daripada orang lain, follower lebih ramai dan sebagainya. Itu bukan yang penting. Ini sepatutnya orang yang
sebagai orang yang ditugaskan ataupun dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah, yakni asalkan orang mendapat ilmu, asalkan orang mendapat manfaat daripada sesiapa pun, sama ada Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, yang penting manusia itu menuju kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati mereka sehingga mendapat daripada pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Sama ada Allah gunakan kita ataupun orang lain, itu merupakan pemberian ataupun ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Naam. Jadi hasad ini yang paling teruk sekali adalah yang berlaku di kalangan para pendakwah dan juga para ulama kalau mereka tidak berjaga-jaga, kalau mereka tidak mengambil perhatian terhadap pembersihan hati, terutamanya daripada penyakit hasad. Begitu juga penyakit hasad ni boleh berlaku di kalangan para peniaga. Para peniaga juga ada penyakit hasad. Kenapa? Kerana diorang nak untung lebih. Kalau tengok orang lain kat sebelah dia jual benda yang sama, sekali tengok banyak orang beli daripada orang sebelah, tak beli daripada dia. Jadi dia tak puas hati. Bila berlaku je satu kesalahan, sebagai contoh, bila dia jual, contohnya dia tak bagi tahu ada keburukan, keaiban pada jualan tersebut. Terus hanya kerana sekali peristiwa itu berlaku, terus dia pukul canang semua orang, dia bagi tahu, yang ni tak boleh nak percaya, dia jual barang rosak tapi dia tak bagi tahu orang dan sebagainya. Bukankah ada kemungkinan yang bila dia jual tu dia terlupa nak bagi tahu? Dia bukan saja tak nak bagi tahu, tapi dia terlupa nak bagi tahu dekat orang yang barang itu ada kekurangan ataupun ada aib. Tapi disebabkan penjual A ni hasad kepada penjual B, jadi bila satu kali orang tu buat salah, terus dia kecoh satu kampung. Sebab apa? Sebab mereka berada dalam line yang sama. Jadi dia kalau boleh nak untung, dan dia tak nak orang di sebelahnya untung. La ilaha illallah. Dan kalau kita tengok sirah orang-orang salih, yakni mereka kalau berjual beli di zaman dulu, kalaulah mereka ni berjual daripada perkara-perkara yang sama, kedai A jual benda yang sama, kedai B jual perkara yang sama. Jadi kalau dia tengok daripada pagi, alhamdulillah ramai orang datang dekat dia, dan kedai sebelah tu tak ada orang datang. Jadi dia kata apa? Dia kata dekat pembeli tu, "Syuf, aku daripada pagi tadi dah ada orang beli, kau pergi ke kedai sebelah, beli dekat sana, beli dekat dia." Maksudnya tolong menolong. Yang ni tak ada rasa nak kaut keuntungan untuk diri sendiri, tapi dia cuba untuk berikan juga keuntungan kepada orang lain. La ilaha illallah. Ini untuk orang-orang yang dibersihkan hati mereka daripada sifat hasad. Yakni mereka tidak memikirkan tentang diri mereka sendiri, bahkan mereka mengambil berat juga tentang orang lain. Wahakadha. Naam. Jadi kita dah tahu kurang lebih apa itu penyakit hasad, daripada mana bermulanya penyakit hasad tersebut, dan kita tahu betapa akan mendatangkan kerosakan ataupun betapa mendatangkan masalah kalau seseorang itu mempunyai penyakit hasad. Di dunia lagi akan ada problem, dekat akhirat nanti juga akan ada problem, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Dan sekarang ni bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah ataupun mengubati daripada penyakit hasad. Yang pertama, hendaklah kita tak suka penyakit ini berada dalam hati kita. Yang ini mula-mula kita kena mengaku bahawa kita ada penyakit hasad, dan kita tak suka penyakit hasad tu ada dalam diri kita. Kita mengaku bahawa ada, walaupun mungkin tak ke semua, yang ini penyakit hasad tu tak full, tapi dia punya kesan-kesan dia masih ada. Kesan-kesan hasad tu ada di dalam hati, maka kita tak suka kesan-kesan penyakit hasad itu ada dalam hati kita, dan kita kena tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita tak suka ada penyakit hasad tu, dan kita tak suka nak berhasad kepada orang lain. Sehingga apabila Allah Subhanahu Wa Taala nampak dalam hati kita ini kesungguhan yang mana kita tak suka daripada penyakit-penyakit hati ini, apapun ianya, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan muliakan kita dengan diangkat ataupun dibuang daripada kotoran dan penyakit hati. Yang kedua, cara untuk memperbaiki ataupun mengubati diri kita daripada penyakit hasad adalah kita berdoa untuk orang yang kita tak puas hati kepadanya. Yang kita tak puas hati tengok orang tu ada nikmat, kita doa kat dia. Kita cakap, "Ya Rab, Ya Allah, tambahkanlah keberkatan ataupun tambahkanlah nikmat kepada orang tersebut. Berilah keberkatan
kepada nikmat yang Engkau telah berikan kepada orang tersebut. Ya Allah, Engkau berilah dia taufik agar supaya dapat menunaikan hak-hak daripada apa yang Engkau berikan, daripada amanah yang Engkau berikan. Bagilah dia taufik untuk menunaikan segala haknya, hak nikmat tersebut, dan bagilah dia menikmati daripada nikmat tersebut di dunia dan akhirah. Maksudnya, sempurnakan nikmat tersebut kepada dia seperti mana Engkau berikan nikmat tersebut di dunia, berikan nikmat tersebut di akhirat. Ya Allah, muliakanlah dia. Ya Allah, muliakanlah zuriat-zuriatnya dengan ditambahkan kenikmatan tersebut. Kadang-kadang kita tak puas hati, ni orang ni macam-macam nikmat, bukan satu keturunan dia dapat nikmat, dia ayahnya, anaknya, cucunya semua dapat nikmat tersebut. Jadi makin dia marah. Nikmat tu berkekalan daripada beberapa generasi, jadi makin tak puas hati. Jadi bila untuk nak ubatkan daripada penyakit hasad ni, kita doa agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan keberkatan kepada nikmat tersebut, dan kalau boleh dilimpahkan nikmat tersebut bukan hanya pada orang tersebut, bahkan kepada anak dan cucunya. Mungkin ada orang kata, well, kalau nak doa tu senang, akan tetapi aku doa sebut dengan lidah, tapi hati aku kalau boleh tak nak nikmat itu ada pada dia. Tapi kita cakap apa? Naam, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita cakap kepada Allah, ya Allah, yang aku mampu gerakkan, yang aku mampu untuk paksa adalah lidah aku. Yang aku boleh paksa lidah aku untuk berdoa kepada orang tersebut, berdoa akan kebaikan kepada orang tersebut. Akan tetapi hati aku ni, ya Rab, tak mampu untuk mengiyakan, bahkan tak mampu untuk nak mengaminkan apa yang aku doa dengan lidah aku. Ya Rab, aku hanya berkuasa atas lidah aku dan aku tidak berkuasa atas hati aku. Aku cuba untuk menggerakkan lidah aku ini untuk mendapatkan keridaan kamu. Jadi engkau tolonglah aku, ya Rab, untuk melakukan apa yang kau ridai dengan hatiku. Maksudnya kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hati kita ni kadang-kadang tak reda, tak suka, tapi kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala beri pertolongan kepada kita sehingga kita dapat berdoa untuk orang yang kita hasad itu dengan ikhlas ataupun dengan sejujurnya. Maka ni antara doa yang sangat mujarrab ataupun cara yang sangat berkesan untuk kita mengubati daripada penyakit hasad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam. Dan bukan hanya kita berdoa, bahkan kalau boleh kita puji. Kita puji orang yang kita tak puas hati kepadanya. La ilaha illallah. Nak doa tadi dah berat. Ni nak puji depan orang di belakang orang yang kita tak puas hati tu. Maksudnya kita sebut tentang kebaikan orang yang kita hasad itu di belakang dia. Maksudnya kita puji dia di belakang dia, di depan orang ramai. Sehingga orang ramai juga suka kepada orang ini atas nikmat yang diberikan ataupun atas sifat-sifat yang baik yang ada pada orang tersebut, sehingga lama kelamaan hilang daripada penyakit hasad itu daripada hati kita. Waliyadzubillah. Naam. Antara punca seseorang itu hasad kepada orang lain adalah kita tak, bila ada kebaikan dalam orang tersebut, maka kita akan rasa berat. Contohnya berat macam mana? Iaitu orang lain akan suka orang ni disebabkan nikmat yang ada pada dia. Jadi kalau boleh kita nak nikmat tu supaya orang lain pun suka kat dia, suka dekat kita. Jadi sekarang ni kita nak keluarkan sifat hasad ni agar supaya kita tak kisah sama ada orang suka orang ni ke, suka kita ke. Jadi tak jadi masalah. Allah Ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan ini pada minggu akan datang, InsyaAllah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala manfaatkan kita dengan apa yang disampaikan dan diberkati ilmu kita ini agar supaya setiap daripada ilmu yang kita dengari, yang kita pelajari dapat kita amalkan, dan juga ini akan dapat memberikan kesan yang baik kepada hati ini agar supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala membersihkan hati kita daripada segala kotoran dan dicabut segala penyakit-penyakit ini daripada akarnya, sehingga apabila telah sihat hati ini, apabila telah terkeluar segala kotoran-kotoran hati dan penyakit-penyakitnya, insya-Allah mudah untuk kita menanam daripada benih-benih sifat-sifat yang baik, daripada ikhlas dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima daripada ilmu kita ini. Amin. Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutil untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima
ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.